Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillah. Hari ini daripada NTH Media dalam segmen Bicara Ambo kita sekali lagi bersiaran secara langsung di NTH Media dan sudah pasti hari ini merupakan hari akhir Ramadan, masih lagi orang kata hari Syawal, masih lagi kata hari terakhir dalam mood raya 29 Syawal pada hari ini bersamaan dengan 3 bulan 7. Sudah pasti dalam Bicara Ambo kita mengupas dan cuba berkongsi beberapa isu terkini dan untuk mengupas isu-isu penting ini sudah pasti dalam Bicara Ambo ini kita akan menjemput panel-panel yang mempunyai locus standi dan panel yang boleh memberi perkongsian yang berguna kepada kita seluruh penonton. Dan sebelum pada saya memperkenalkan ahli panel kita, ini merupakan VR box yang kita sediakan untuk penonton-penonton yang share paling banyak. Kita akan hantar terus ke alamat rumah penonton-penonton kita. Terus share dan terus bersama sepanjang program kita hari ini. Dan hari ini saya mengalu-alukan pertama kalinya Yang Berhormat Datuk Haji Cik Abdullah Mat Nawi, merupakan ahli parlimen Tumpat. Beliau sebelum berada ini dua penggal, merupakan bekas esko Kerajaan Negeri Kelantan dan banyak jawatan-jawatan lain dalam PAS. Beliau merupakan setiausaha perhubungan PAS Kelantan. Dan setahu saya masih belum dilantik setiausaha yang baru itu. Ya, sekarang ni masih kosong. Dan mantan. Saya diminta oleh orang kata Yang Berhormat Datuk untuk stres. Dia kata dia bukan ustaz. Dan saya mengenali Yang Berhormat Datuk cukup lama dah rapat. Sebagai orang kata, saya suka untuk berkongsi dengan penonton. Yang Berhormat Datuk merupakan seorang orang kata profesional, berlatar belakangkan bisnes dan ekonomi itu accounting, yang sebelum pada ini pernah orang kata belajar dan bekerja tu di luar negara, di negara barat, dan balik ke Malaysia. Dan saya rasa saya nak mulakan soalan tu. Seorang profesional yang berada di kata US masa tu balik dan mendukung perjuangan PAS di Kelantan ketika itu. Macam mana ya? Sebelum pada sebagai mukadimah terus saya serahkan kepada Yang Berhormat Datuk. Silakan. Saya meyakini bahawa perjuangan yang dibawa oleh PAS, iaitu perjuangan Islam ini, adalah merupakan satu perjuangan yang insya-Allah boleh menyelamatkan umat Islam dan juga bukan Islam dalam negara kita yang bermasyarakat majmuk ini. Kita meyakini bahawa makna Islam itu menjamin keadilan kepada semua, dan saya tidak mengaku bahawa saya ni profesional kerana saya tidak praktis, walaupun pengajian saya dalam bidang perakaunan sehingga ke peringkat ijazah sarjana. Okey. Terima kasih Datuk. Itu pembukaannya. Yang tahun bila Datuk balik ke Kelantan Datuk? 1997. Dan terus berada dalam parti, berjawatan sebenarnya itu? Sejak daripada zaman pelajar memang dari segi minat saya dalam politik. Dan terlibat secara langsung dalam gerakan pelajar di United States of America. Saya pernah menjadi presiden Malaysian Islamic Society of North America untuk beberapa tahun. Berapa tahun di US tu? Di US dalam agak lama juga. Agak lama. Okey, baik. Terus kepada kita punya isu pertama yang saya mungkin saya mau kata ingin lontarkan kepada Datuk untuk kita kongsikan kepada seluruh penonton. Saya menghayati ucapan Yang Berhormat Datuk di Muktamar PAS tempoh hari yang berlangsung di Gambang, Kuantan, yang baru saja selesai. Dan saya melihat pertama saya melihat kelainannya muktamar itu
dibuat dengan jayanya, nampak grand, tapi di negeri Barisan Nasional dan mendapat fasilitis yang cukup baik, dan ucapan-ucapan dalam perbahasan itu juga saya melihatkan orang kata satu perbahasan yang cukup positif dalam sepanjang muktamar. Dan salah satu saya nak quote ucapan Muhammad Datuk sendiri yang berkaitan dengan soalan, kalau tak silap saya, Islam menjamin keadilan, ucapan Datuk dalam muktamar. Apa yang saya boleh kongsikan daripada ucapan Datuk pada hari itu? Apa yang saya sebut dalam ucapan saya yang mewakili Badan Perhubungan PAS Negeri Kelantan pada masa itu, yang mana untuk memberikan kesedaran kepada rakyat Malaysia. Dalam suasana hari ini kita melihat bagaimana parti-parti politik ini dalam usaha untuk menarik sokongan dan sebagainya sehingga berlaku perpecahan dan sebagainya. Jadi saya menekankan bahawa Islam menjamin keadilan kepada semua. Jadi menjadi tanggungjawab kepimpinan Islam, dan tanggungjawab ini adalah merupakan satu tanggungjawab kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana bukan sekadar janji pilihan raya. Kerana kita dapati hari ini kalau janji pilihan raya bila-bila masa saja maknanya tidak ditunaikan. Tetapi apabila janji dengan Allah SWT, tuntutan agama Islam sendiri memberikan keadilan kepada seluruh manusia, maka ini adalah merupakan satu jaminan yang cukup besar, dan orang bukan Islam sendiri boleh merasa kedamaian untuk berada di bawah pentadbiran yang dikuasai oleh Islam. Kerana Islam memberi jaminan. Berdosa, ini saya sebut di dalam perhimpunan itu, berdosa kalau pemimpin-pemimpin Islam tidak memberikan keadilan kepada orang bukan Islam sesuai dengan kedudukan, sejarah, perlembagaan negara dan sebagainya. Okey. Itu berkaitan dengan orang kata Islam yang orang kata memberi keadilan kepada kaum lain. Saya nak panjangkan sedikit. Pemerintahan Pakatan Harapan hari ini, orang kata bila kita melihat seolah-olah orang kata kaum majoriti umat Islam Melayu di Malaysia ini merasa tergugat daripada kerajaan PH ni, daripada polisi ataupun daripada beberapa insiden yang berlaku itu, seolah-olah orang kata Islam itu sedang mula diserang ataupun diporak-perandakan. Apa komennya Muhammad tu? Saya terpaksa memberi keadilan kepada semualah, walaupun mungkin ada pandangan peribadi saya. Tapi apa yang disebut oleh Tuan tadi bahawa suasana ini dilihat oleh rakyat dengan sendirinya. Bukan kata satu benda yang sengaja dimomokkan kepada rakyat, tapi rakyat sendiri dapat merasakan apabila ada beberapa isu seperti yang melibatkan pegawai bomba dan beberapa isu-isu lain, tindakan-tindakan yang cuba diambil oleh kerajaan pakatan hari ini, termasuk meratifikasikan ICERT, meratifikasikan Statute of Rome dan sebagainya. Jadi semuanya ini adalah merupakan perkara yang dilihat dengan jelas. Mana usaha-usaha kerajaan yang ada hari ini bukan lagi momokkan ataupun rekaan cerita dan sebagainya. Jadi ini dapat dirasakan oleh rakyat sendiri. Jadi maknanya saya tidak perlu tokok tambah. Tapi pandangan YB sendiri, adakah ia benar? Saya merasakan bahawa dalam suasana politik Malaysia hari ini yang masyarakatnya berbilang kaum, kemudian kita pula telah ada persetujuan asal, maknanya pembentukan negara ini, maka sesiapa yang mentadbir negara hari ini sepatutnya menghormati keputusan-keputusan dan juga persetujuan awal itu yang membawa kita kepada politik pada hari ini. Khususnya perlembagaan yang ada? Perlembagaan telah pun maknanya menetapkan dari segi keistimewaan orang Melayu, Islam sebagai agama persekutuan yang sepatutnya tidak dicabar mana oleh pemimpin-pemimpin kerajaan, kerana negara telah meletakkan Islam sebagai agama persekutuan dan agama-agama lain bebas untuk dilaksanakan. Ini adalah merupakan satu statement ataupun satu asas yang kukuh
dalam perpaduan negara sekiranya perkara ini dihormati oleh kerajaan. Adakah orang kata Yang Berhormat Datuk mahu bagi tahu apa yang berlaku hari ini seolah-olah Kerajaan Pakatan Harapan itu tidak menghormati perlembagaan yang ada? Diperlihatkan sedemikian itu. Maknanya masyarakat melihatkan bermula daripada usaha untuk meratifikasikan ICET, rentetan daripada meratifikasi ICET ini, maknanya rakyat dimaklum lebih awal. Lalu rakyat bangkit untuk membantah. Manakala apabila bantahan itu berlaku, keluar pula ratifikasi Statute Rome yang tidak dimaklumkan kepada rakyat. Mana seolah-olah ada satu kerja kerajaan cuba melaksanakan sesuatu dengan menyembunyikan daripada pengetahuan rakyat. Jadi apa sebenarnya? Apa rahsia? Apa sebab mana perkara itu dirahsiakan? Sedangkan kalau betul mana itu membawa kebaikan kepada semua rakyat, patutnya diwar-warkan kepada rakyat. Apa takut bosku? Ya, rasionalnya begitu. Tetapi Statute Rome akhirnya dibatalkan disebabkan desakan, orang kata satu desakan daripada rakyat di luar, tetapi ia juga berlaku desakan yang cukup hebat di Parlimen. Ya, desakan di Parlimen dan blok pembangkang yang kita lihat ratifikasi ICET pula, maknanya himpunan rakyat yang kalaupun tidak sejuta, tapi saya yakin hampir sejuta. Ya. Okey, Yang Berhormat Datuk. Sekarang ni bermula pada 1 Julai 2-3 hari lepas, maknanya bermula sidang Parlimen, sidang Dewan Rakyat di Parlimen, dan akan habis pada 18. 18 hari bulan. Dan hari pertama mungkin tak ada apa. Hari kedua macam biasa. Dan hari ini rakyat dikejutkan sekali lagi. Kuasa speaker menghalau seorang ahli parlimen Pasir Salak, Datuk Tajudin. Apa yang berlaku, Datuk? Datuk ada dalam dewan? Okey, perkaranya bagi saya bukanlah sepatutnya dapat diselesaikan dengan kebijaksanaan speaker dalam mengendali perjalanan dewan tersebut. Namun kita dapati ini bukan kali pertama. Beberapa kali berlaku apabila timbalan speaker ni mengambil kursi mengendalikan mesyuarat, berlaku kekecohan dan ketegangan dan bagi saya kalaulah timbalan speaker dapat memberikan keadilan kepada semua, memainkan mengendalikan mesyuarat dengan baik, sepatutnya perkara yang kita lihat tadi dan dilihat oleh seluruh rakyat bukan saja Malaysia tapi dunia tidak berlaku sepatutnya. Dan ini beberapa kali saya sendiri pernah mencabar speaker ni kalau nak berdebat dengan saya, turun ke bawah, jangan duduk di kursi speaker, oleh kerana apabila saya cuba berhujah dengan menteri pun belum jawab, tiba-tiba speaker pula nak jawab. Jadi saya kata kalau nak berdebat, turun ke bawah, kita berdebat. Jadi suasana seperti ini mana sepatutnya kerajaan boleh lihat sendiri dan boleh pertimbanglah maknanya. Adakah ini cara perkara ini sebenarnya orang kata satu perkara yang boleh dilihat oleh rakyat. Mereka menyedari, rakyat melihat. Dan adakah cara ini cara yang mahu dipertontonkan kepada rakyat dengan orang kata kuku besi seorang speaker yang terlalu keras bila melibatkan pembangkang? Saya sendiri tidak nampak maknanya beliau selaku timbalan speaker mempengerusikan mesyuarat sengaja untuk nak lahirkan suasana seperti itu. Saya tak nampak begitu. Tetapi sebagai seorang speaker yang kita mengharapkan supaya lebih bersabar dan dapat mengendalikan mesyuarat dengan baik. Okey. Dan semalam kita melihat saya minta yang ni untuk Yang Berhormat Datuk panjangkan sikit kerana ia melibatkan pembacaan saya daripada orang kata komen-komen netizen dan orang di luar, khususnya penonton-penonton. Mungkin orang kata sedikit samar berkaitan dengan pengisytiharan usul pengisytiharan
harta ahli parlimen itu. Saya mohon untuk Yang Berhormat Datuk panjangkan dan perjelaskan. Usul pengisytiharan harta ini seperti mana yang summariskan dibuat keputusan oleh speakernya bahawa diterima sebulat suara. Ya. Jadi maknanya tidak ada isu bahawasanya ada pihak yang menentang usul ini, kerana keputusan yang disebut oleh speaker sendiri di hujung perbahasan dan penggolongan itu selepas undian bahawa diterima sebulat suara. Jadi sebenarnya tiada pihak yang boleh mengambil kesempatan untuk mengatakan saya terima untuk isytihar harta, tapi ada pihak yang tidak terima, kerana sebulat suara diterima. Cuma dari segi perbahasan itu, maka sudah tentulah ada komen-komen, ada pandangan-pandangan, ada peringatan-peringatan tentang perjalanan dan juga tentang bagaimana usul itu dikemukakan, bagaimana sepatutnya dan di mana punca kuasanya. Itulah persoalan-persoalan yang dikemukakan supaya apabila usaha keputusan ini dapat benar-benar memberi kesan setelah dilumatkan dengan perbincangan di tujuannya. Tak ada siapa yang menentang, dan kita dari segi ahli-ahli Parlimen PAS ini tak ada sedetik pun perasaan kita untuk menyembunyikan harta. Tak ada. Untuk apa nak sembunyikan harta? Cuma apa yang lebih besar lagi, apa yang saya nampak apabila saya dihubungi oleh wartawan, saya sebut isu ini lebih kepada untuk mengaburi mata rakyat. Yang Berhormat Menteri semasa membentangkan usul ni sebut bahawasanya merujuk kepada janji ke-14 Pakatan Harapan dalam pilihan raya yang lalu, iaitu untuk memberikan ketelusan membentras rasuah. Janji 14. Apabila kita merujuk kepada janji 14 Pakatan Harapan dalam pilihan raya baru ni, antara benda yang besar yang disebut ialah memberikan kebebasan kepada SPRM dengan cara meletakkan SPRM direct kepada Parlimen dan tidak lagi kepada Perdana Menteri. Bagi memberi kebebasan kepada SPRM. Perkara ini tidak dilakukan. Perkara ini tidak dibuat. Walaupun saya dan beberapa ahli parlimen berapa kali telah pun sebut di parlimen dalam persidangan-persidangan lalu, termasuk juga daripada ahli-ahli parlimen daripada kerajaan yang masih ada lagi semangat untuk melihat ketelusan. Masih ada. Saya tidak nafikan, memang ada di kalangan wakil-wakil rakyat daripada kerajaan yang memang sentiasa berhubung juga dengan kita, suka untuk melihat berlakunya ketelusan, perubahan reformasi selepas daripada perubahan kerajaan. Mereka juga ada sebut supaya SPRM ni diletak di bawah Parlimen. Dan itu janji besar dalam Pakatan Harapan, janji ke-14 yang dirujuk oleh Menteri. Tapi perkara itu tidak dilaksanakan. Jadi cuba cari yang kecil, iaitu mengisytiharkan harta. Apabila SPRM diberikan kebebasan secara sungguh-sungguh, sama ada ahli Parlimen isytihar harta ataupun tidak isytihar harta, SPRM boleh menyiasat, boleh mengambil tindakan secara bebas. Tidak kira kepada ahli parlimen pembangkang ataupun ahli parlimen kerajaan. Tidak kira kepada menteri ataupun bukan menteri, timbalan menteri ataupun ketua menteri. Maknanya apabila diberi kebebasan, hari ini kita melihat bahawa SPRM tidak bebas. Saya tak tahulah kalau pemimpin-pemimpin daripada Pakatan Harapan melihat bahawa SPRM sangat bebas. Saya tak nampak. Bebas kepada pembangkang, tetapi kepada kerajaan tidak bebas. Bebas kepada pembangkang, dan kononnya kita tidak memilih bilis ataupun jerung. Betul, tak pilih bilis ataupun jerung, tapi pilih menteri ataupun tidak menteri. Satu perkara yang cukup malang selepas pilihan raya ni, dan berlaku pula dalam zaman yang disebut sebagai Malaysia baru ini. Perkara maknanya proses mahkamah sedang berjalan
Tiba-tiba dibebaskan begitu saja. Sebab itu saya kata mereka ini bukan pejuang ketelusan. Jauh sekali daripada penentang rasuah. Cuma mereka ini menyucikan rasuah yang dibuat oleh pemimpin-pemimpin mereka. Lalu mereka begitu berbangga kepada rakyat, kononnya kerajaan ini bersih, suci. Kerana mereka bersihkan. Mereka menghentikan proses mahkamah yang sedang berjalan. Tidak pernah berlaku, even di zaman UMNO sendiri pun. Jadi ini adalah merupakan satu malapetaka besar kepada rakyat. Rakyat yang mengharapkan ketelusan, mengharapkan kebebasan, mengharapkan kebersihan kerajaan, tiba-tiba dibersihkan dengan cara melepaskan membebaskan menteri-menteri yang telah berada dalam proses perbicaraan di mahkamah. Ini satu malapetaka kepada rakyat selepas pilihan raya umum yang ke-14.